Kita mungkin sewaktu-waktu kita menerima pemberian daripada orang lain. Kadang-kadang kita lihat pemberian tu ialah tidaklah seberapa. Mungkin kita menerima hadiah daripada seorang, sama ada bentuk apa bungkusan atau apa juga pemberian. Kita jangan melihat pemberian itu ataupun orang yang beri itu kita ambil sahaja, sama ada kecil ataupun kita perlu benda itu. Mungkin kita tidak perlu benda itu, orang lain perlu. Jadi walaupun kita tidak memerlukan pemberian itu, kita ambil saja sebagai meraihkan, menghargai orang yang beri itu. Dan setelah itu mungkin kita boleh beri pada orang lain. Contoh musim buah-buahan ke, orang beri kita, padahal kita banyak buah durian ni, orang beri kita lagi, ya kita ambil tanpa melihat durian itu besar tidak atau siapa yang beri itu, kita ambil. Dan setelah itu mungkin kita kalau tak mahu, kita bukan ambil makan sedikit rasa berkat pemberian orang lain, mungkin pemberian orang itu berkat, tak tahu. Dan kalau kita tak nak makan ke, kita boleh beri pada orang lain, tapi kita ambil lah dulu. Dan kita yang mandang siapa yang beri itu, apatah lagi apa yang diberi itu. Mana bila beri je kita ambil. Ketika Islam dan juga Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala tawaf, mungkin musim haji atau apa ke, tawaf Sayyidina Khidir umur dia panjang sampai kiamat. Setelah dua orang hamba Allah ini tawaf, Sayyidina Khidir beri sedikit makanan pada Ibrahim bin Adham. Kita tahu Ibrahim bin Adham ni seorang tokoh sufi. Bila Ibrahim bin Adham mengambil makanan tu, tiba makanan tu tukar jadi hijau. Dan Khidir tu kita tahu Khidir pun hijau, asal bahasa Arab pun akhdar ataupun muannas dia hadra, hijau. Jadi makanan tu dia hijau. Ibrahim bin Adham mungkin tengok, yelah kan macam kita orang beri kata canai, ataupun orang beri kita nasi bungkus ataupun mi halus ke, mi hun ataupun mi kasar. Bila terima tengok mi tu tiba hijau, kita mungkin apa benda pun tak hijau. Mungkin kita pulang balik, macam mana makanan ni hijau pula, kita pelik. Jadi Ibrahim Adham melihat hijau, beri semula kepada Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir mengatakan kepada Ibrahim Adham, tadi sewaktu aku tawaf, aku mendengar malaikat berkata, siapa yang diberi satu pemberian tetapi menolak, dia tidak akan diberi lagi. Maka Ibrahim Adham pun ambil balik, makan. Jadi pemberian tu, orang kadang-kadang beri kita mungkin nak memuliakan kita ataupun menghargai kita, apa kita ambil. Dan jangan melihat tadi siapa yang beri ataupun keadaan orang yang beri itu, apa yang ada di sisi orang beri itu ataupun apa yang diberi itu, tak apa. Wa kafasailun ala babin kabirin, seorang minta sedekah apa ke, datang satu buah rumah yang pintu dia besar. Yas'alu syai'an, minta lah mengharapkan sesuatu, ialah apa yang ada lah. Fa'atuhu qalilan, jadi orang tuan rumah tu berilah dia, tapi beri sedikit. Faja'a fil yaumi tsani bi fa'sin, datang minta sedekah itu pada hari kedua dengan kapak. Bang datang hari kedua dengan kapak. Wa arada rubul bab, nak robohkan pintu, nak pecahkan pintu ke apa, pintu besar. Faqila lahu fi zalika, maka dikatakan pada orang minta sedekah tu, ama ayakunal babu ala qadril atiyati awil atiyatu ala qadril bab. Apa maknanya? Maknanya cakap kita ni, ini pemberian ni, pintu ni ikut kadar pemberian ke atau pemberian ikut pintu? Mana bahasa kita ni beri ke ikut pintu ke atau pintu ni ikut yang beri, ikut beri ke, maksud gitu.
Maknanya orang ni menilaikan kalau pintu besar ni tentulah banyak kan, orang kaya besar pintu ni, berilah banyak sikit. Macam kita orang beri kereta Mercedes ni, beri sikit derma. Kereta buat Mercedes lawa, pakai semat, derma RM1 aja. Maknanya dia melihat keadaan orang tu, dia tengok yang diberi pintu besar, beri sikit. Tu orang cakap ini pintu ke ikut keadaan beri ke atau beri ikut keadaan pintu ni? Beri ikut keadaan pintu, mana kita beri apa ni, beri ikut keadaan kereta kita. Kereta mewah mesti beri banyak, ataupun rumah besar kan mesti beri banyak. Tidak begitu. Mana orang nak beri sikit-sikit lah kita terima. Jangan kita bersungut. Jangan kita buat ulasan pula. Rumah besar ni, orang kaya ni, derma RM1 aja, apa ni? Itu menilaikan orang daripada rumah atau benda gitu. Tidak, pemberian bukan ikut itu. Kita beri apa yang rasa, kita rasa lapang dada beri keadaan tu, yang disebut orang ikhlas apa gitu. Tidak ikut apa rumah besar ke. Jangan pula kita kalau beri orang atas derma, aku rumah besar begini atau kereta besar, malulah beri RM1 RM2 ni. Jangan fikir gitu. Kita beri kadang kita nak beri. Ini orang ni sampai pok kapak, marah orang tu. Pintu besar, mungkin bila pintu besar, rumah besar, mungkin rumah lawa, mungkin orang kaya, beri sedikit. Jangan. Orang memberi, kita jangan kata macam-macam. Biar kita nak terima, kita terima aja. Begitulah. Memang kalau kita fikir orang minta tu kadang harapkan apalah sedikit daripada kita yang beri, ataupun harapkan pada orang yang beri tu apa sajalah. Mungkin dia lapar, dia apa. Tak apa. Berilah apa yang patut sekadar kita mampu. Satu masa sahabat bertandang ziarah pada rumah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kita tahulah sahabat, mungkin sahabat yang paling kaya sekali, menghidangkan makanan. Maka sambil itu Abdurrahman bin Auf anhu ardahu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf angkat mengatakan pada sahabat, tidak aku sangka zaman kita ini dapat makan 3 jenis makanan. Dapat makan 3 jenis makanan. Zaman Nabi SAW hendak mendapatkan satu makanan pun susah. Mana sahabat dapat nikmat nampak beza daripada zaman Nabi sampai zaman sahabat. Tengok, zaman Nabi satu jenis makanan pun sukar untuk dapati, lapar perkara biasa. Zaman sahabat Abdurrahman bin Auf dapat 3 jenis makanan, perlu bersyukur. Dan sekarang ini kita tahu barang-barang dengan harga yang mengikut perkembangan zaman. Tentulah orang yang berpendapatan rendah makan kadar ikut kemampuan. Ada orang miskin makan makan sarapan pagi atau makan tengah hari, dia merangkap sarapan. Makan tengah hari mungkin pukul 12 atau pukul 1, itulah dia makan tengah hari. Kadang malam tak makan. Memang ada orang macam gitu. Kenapa? Rezeki itulah yang ada pada dia. Jadi lapar ini lama-kelamaan akan berlaku perkara lapar ni. Sampai di zaman Dajjal nanti dapat makanan pun susah, air pun susah. Jadi kita melayan memberi makanan tu ikutlah kadar. Dan bila tetamu datang ke rumah kita, kita layanlah apa yang ada yang kita beri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza dakhala dhaif al-mu'mini dakhala ma'ahu." Apabila masuk tetamu rumah orang mukmin, dakhala ma'ahu alfu barakatin, masuk bersamanya 1000 keberkatan, wa alfu rahmatin, 1000 rahmat.
orang datang rumah kita, jangan kita rasa benci, naklah kita layan sebagai tetamu. Mereka membawa 1000 keberkatan, 1000 rahmat. Wa kutiba li sahibil manzili bi kulli laqmatin ya'kuluha adhaifu hajjatan wa umratan. Dan ditulis bagi tuan rumah itu, bagi setiap suapan, jemput nasi atau apa kena makan, yang dimakan oleh tamu itu dengan 1 haji dan 1 umrah. Pahala dia seperti haji dan umrah. Banyak. Kadang-kadang orang datang tu tak ada apa yang harapkan pada kita. Begitulah. Pasti kalau datang dari jauh tu, pertama kita harap beri dia minum. Tu tamu. Yang tetamu pula apa yang hidang tu makanlah. Jangan berkira. Kita tahu keadaan orang rumah tu, keadaan tuan rumah tu bagaimana keadaan dia. Kita terimalah apa seadanya. Kalau dihidangkan, makanlah apa seadanya. Pesan pada anak-anak, pergi rumah orang gini. Seperti mana yang saya beritahu tadi, jangan kita benci orang datang tamu rumah kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la takrahu dhaifa, jangan kau benci tetamu. Fa innahu iza nazala bi rizqi, bila dia turun, mana datang dengan rezeki dia. Mana orang tamu tu datang bawa rezeki, bawa rahmat, macam-macam bawa. Wa izar tahala, bila dia beredar pergi ke irtahala bizunubi ahli dar, bila dia pergi keluar balik ke, dia balik dengan bawa dosa-dosa ahli rumah itu, tuan rumah, keluarga dia. Jadi hendaklah kita bersyukur. Kalau tamu datang, layanlah ala kadar, paling kurang beri air ke, datang sekejap pun datang beri air. Kerana dia datang tu dengan bawa berkeberkatan dan 1000 rahmat, dia balik membawa dosa-dosa kita. Maknanya dia menghapuskan dosa-dosa kita keluar dari rumah kita. Itu jangan benci. Al-Habib Mustafa SAW cakap jangan benci pada tetamu. Macam kita kan kalau raya budak-budak datang kan, kita tak berapa layan sangat kan. Datang budak-budak tu tak dosa, belum ada dosa kecil tu kan, layan tu. Tak apa main budak-budak tu nak duit, bagi tak apa, tak kisah apa, kita bagi kerana mengembirakan kanak-kanak, tak apalah. Kalau kita buat kenduri ke apa, kita beri orang makan elok-elok, lagi ramai datang tu, lagi banyaklah bawa dosa-dosa kita keluar, buang dosa kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa buat kenduri tahlil ke rumah, apa je orang makan, orang datang tahlil ke apa gini, cuba tuan-tuan lihat, bila orang tu balik je, kita akan rasa sesuatu pada perasaan kita. Kita rasa macam dapat sesuatu atau rasa kelainan bila balik. Kalau suami isteri baru bertengkar, datang ziarah tengkar. Mudah-mudahan bila kita balik tu, mungkin buat dosa dia apa tu, elok suami isteri tu. Tu ziarah. Ziarah memanglah zur ghibban tazdad hubban. Ziarah lah jarang sesekali, tazdad hubban, bertambahlah kasih suka. Ziarah selalu pun orang bosan, asyik datang aja. Tetapi kita tahu, rumah yang selalu didatangi tetamu, rumah tu bagus. Ya, orang datang selalu beri salam kan, beri salam tu, itu bagus. Kalau rumah yang jarang datang orang tu, jarang ada kebaikan, mungkin tak ada orang beri salam, tak ada apa, susah. Saya duduk jauh tu, rumah saya terpencil, tak ramai, jarang orang datang. Orang datang pun untuk beri apa ni, serah borang nikah apa, ada juga datang beri salam dia. Rumah saya jauh tu, 3 tu ceruk. Saya tak suka bising gini, suka aman sikit, bising bunyi motor risau, suka duduk tu. Tak apalah, dia jauh, campur nyamuk apa, bawa hantu malam, tapi aman. Tapi itulah, kurang orang datang. Ada datang pun ada urusan sesekali. Tapi adalah orang beri salam. Macam orang yang ada ngaji di rumah dia kan, selalu orang datang ngaji, budak-budak beri salam, Assalamualaikum, ataupun kedai kau beri salam, bagus. Tidaklah satu tu yang lebih aku sukai minadhaifi, daripada tetamu datang. Ni orang dulu memang Nabi Ibrahim sendiri suka tetamu datang. Kalau makan mesti berjemaah dengan tetamu. Nabi Ibrahim AS. Dan ini Syakir Al-Balkhi suka tetamu datang rumah dia. Tidaklah satu yang lebih aku suka melainkan
tetamu. Baik. Kalau makanan hidangan tu dhiyafah, tu makanan dhiyafah tu hidangan. Lianna rizqahu, kerana rezeki dia tetamu tu alallahi. Rezeki tamu tu datang dia adalah berdasarkan ketetapan Allah. Wa ajrahu, dan balasan pahalanya li, bagi aku, bi fadlillah, dengan kelebihan Allah. Maknanya tetamu datang rumah kita tu rezeki dia daripada Allah, sedangkan balasan pahala baik tu kita dapat dengan bi fadlillah, dengan kelebihan Allah Taala. Tetamu datang, kita jangan risau, rezeki dia berdasarkan pemberian Allah, tetapi pahala yang kita layan dan begitu kita yang dapat. Dah lagi tu balik bawa dosa kita pula. Makanan yang kita beri apa sedikit apa tu dikira seperti pahala haji dan umrah banyak. Jadi ada datang tetamu yang kita benci, kita layanlah ala kadar yang kita mampu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma damas ma'itu mawdu'atan. Sentiasalah malaikat itu berselawat ke atas orang kamu. Maknanya bila malaikat itu selawat, maknanya kita jangan salah faham. Kalau Allah selawat, kata orang selawat atas Nabi itu, selawat tu bukannya selawat apa, beri pengampunan, rahmat. Bukannya kita selawat ke Nabi, Allah sallallahu Muhammad, Muhammad, oh Allah selawat kita 10 kali, Allahumma sholli ala ni syanu, tidak. Maksud kalau Allah selawat kepada hamba-Nya, mana mungkin beri pengampunan, beri rahmat. Kalau malaikat selawat pada manusia ni lain tu, maknanya mendoakan tu, kita kena faham ada situ. Kalau baca tauhid tu ada, kalau manusia selawat pada manusia gitu tu, itu mohon keampunan. Dia bukan selawat macam kita selawat pada Nabi tu, tidak Allah maknanya beri rahmat. Kalau malaikat pada orang, terutama untuk ilmu, mungkin mohon keampunan. Gitulah. Bila kita melayan tetamu, beri makanan, selagi makanan tu ada letakkan di situ, selagi itulah malaikat mohon keampunan untuk kita. Jangan angkat makanan segera. Kalau kita buat kenduri tahlil apa, biar orang dah balik baru angkat. Jangan orang makan angkat, mungkin tak beradab angkat, mungkin orang nak makan. Ada orang yang makan lambat, tak apa. Ibrahim bin Adham ini, kalau dia makan dalam majlis apa, memang dia lah paling lambat sekali. Memang ada orang majlis tu makan lambat, dah lagi tu banyak pula. Engkau marah, engkau ni makan lambat tapi banyak. Biar kalau dia sebagai tetamu. Kita tuan rumah cakap, cepat-cepat ni, aku nak kemas ni, aku nak tidur ni, balik-balik. Jangan gitu. Ada begitu pula gitu. Aduh, orang kata, aduh tuan rumah ni cepat ngalau begini. Tidak, biar makanan tu kekal. Bila tamu balik, barulah kita angkat. Selagi makanan tu ataupun dhiyafah, hidangan tu ada di hadapan tamu tu, selagi itulah malaikat mohon doakan kebaikan, keampunan untuk kita, untuk orang yang menghidangkan makanan tu. Lepas tu bila kita lihat kalau orang dah siap makan, dah siap mungkin tahlil apa, dah siap makan dia, mungkin imam makan baca Allah maghfir li sahibi hadza ta'am, ya Allah ampunkanlah bagi tuan punya makanan ni. Kalau ramai tukarlah, Allah maghfir li ashabi hadza ta'am, tukar di sahib kepada ashab. Allah maghfir li
ashabi hadzal ta'am warzuqhum minal halal, kurniakanlah pemberiankan dia daripada yang halal, wajadibhum anil haram, jauhkanlah dia daripada benda yang haram, wa atminiyatahum, tunaikanlah apa niat mereka, wa taqabbal diyafatahum, diyafah, terimalah hidangan dia. Tu dia, wa taqabbal diyafatahum waghfir lana walahum, ampunkanlah kami dan bagi mereka, wali mautana wa mautahum, dan juga yang telah mati di kalangan mereka tu dan juga bagi kami. Jadi doa tu kalau baca, aminkanlah bersungguh-sungguh. Yang kita amin dah makan kenyang, tak, doa tu ada makna, mungkin kita tak tahu makna dia. Diafah tu hidangan. Kerana menjamu orang makan ini adalah salah satu daripada anjuran Islam. Kerana orang lapar ni mana-mana ada. Dia orang datang makan kenduri pun, kata kenduri pun memang dia lapar kan perut dia nak makan. Jadi tak apalah. Jadi selagi hidangan tu ada bersama tamu tu yang kita jemput makan tu, selagi itulah malaikat mengucapkan keampunan, mohon keampunan pada orang yang menghidangkan makanan itu. Jadi layanlah tamu itu dengan apa kadar yang sepatutnya, dan kalau orang beri pada kita apa pemberian apa, maka terimalah. Jangan kita mandang kecil ke besar ke. Dan kalaulah kita melakukan kebaikan walaupun kecil dan walaupun besar, anggaplah kebaikan kita tu kecil. Dan kalaulah orang buat baik pada kita walaupun kecil, naklah anggap besar. Lepas tu istasghir ma fa'alta minal ma'rufi walau kana aziman, anggap kecil apa yang kamu buat daripada kebaikan walaupun besar, hebat. Wasta'zim ma ataka minhu, dan anggaplah besar, agung, hebat kebaikan datang pada engkau tu, walau kana sawiran, walaupun kebaikan tu kecil. Anggaplah kalau orang buat baik pada kita, anggaplah besar kebaikan dia tu, walaupun kecil walaupun sedikit. Begitulah kita ajar diri kita, latih diri kita, didik diri kita supaya menghargai orang lain. Orang tolong kita walaupun sedikit, kita hargai, kita syukur pada Allah Ta'ala, ucapkan terima kasih. Orang beri kita walaupun sedikit, alhamdulillah, terima kasih, ambillah. Kadang keberkatan tu kita tahu dari mana datangnya. Kadang makan sedikit tu berkat, kita tahu. Kadang duit kita yang kita dapat lama dalam kocik kita, selalu gitu. Kan duit banyak cepat habis, apa nak buat, sabar je lah. Ada kan duit kita kan lama dah kocik, kan lama dah kocik, tu tak akan perasan. Ada kadang duit kejap dah habis, dapat hari ni kejap kan dah kena beri siapa, habis dah gitu. Tapi rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kita petikaikan rezeki itu, Allah yang beri. Rezeki maut jodoh itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita, orang sekarang kan, aku semayang juga tapi aku susah juga. Kita semayang ibadat tu bukan nak kaya kan, itu kita menunaikan kewajipan. Orang cakap aku semayang susah juga tu. Oh, semayang bukan nak senang nak kaya, semayang kita menunaikan kewajipan. Sahabat-sahabat tu ramai yang miskin tu. Sayyidina Abu Hurairah pada taat tu, apa hadis lagi, mendamping Nabi, hidup lagi tu juga, tapi dia redha. Kerana apa? Hidup untuk ibadah saja. Kita miskin, kita beribadat dalam keadaan kita miskin. Kita kaya, kita beribadat dalam keadaan kita kaya. Kita sederhana hidup, kita beribadat dalam keadaan sederhana. Begitulah. Sampai masa mati, menghadap Allah. Tengok ibadat kita macam mana. Dibentang dengan amalan, macam mana ibadat. Begitulah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT, dan apa yang kita buat sambil kita menjamu orang makan atau memberi pada orang pemberian atau menerima apa itu pemberian daripada seorang, maka kita anggap itu rezeki dan kita bersyukur pada Allah SWT walaupun sedikit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah.